Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28 surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah ni surah yang kelima dalam juzuk 28. Surah yang ke-62 dari awal Quran. Kita sambung perbincangan kita dalam ayat yang ke-9. Ayat 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Balik kita kepada ayat 9. Nama surah ini surah Al-Jumu'ah. Kenapa? Kerana ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang hukum yang berkait dengan hari Jumaat. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini bercakap dengan siapa? Bercakap dengan orang yang beriman. Sebab apa bercakap dengan orang yang beriman? Kerana orang yang beriman yang dengar kata, ikut perintah. Orang yang tak beriman, dia peduli apa? Dia kata bercakap apa-apa tu kan? Macam kita juga. Orang panggil arhan ini kepada kumpulan ni. Kita duduk pejabat ni contohnya, kita akan hirau. Sebab dia tak bercakap dengan kita. Idza nudiya lis-salah, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat. Ini khas untuk azan al-Jumu'ah. Azan tu banyak, setiap kali nak salat ada azan. Tapi yang kita nak bincang di sini azan hari Jumaat. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ayat ini, ayat 9 ini dia panggil intiqal min mukhatabatil ladzina hadu. Sebelum ini Allah Ta'ala bincang tentang kedudukan Yahudi, perangai dia, kerenah dia, dan macam-macam yang dibuat oleh puak Yahudi. Maka pada saat ini, ayat yang ke-9, Allah Ta'ala pindah bercakap dengan orang yang beriman. minal ummatir risaliyatil khatimah,
penganut-penganut risalah yang terakhir bagi dunia ini. Risalah mana? Risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut nama Nabi, banyak selawat. Seruan kita setiap minggu, ingat Jumaat, ingat selawat. Tujuan kita tazkir peringatan ini supaya para jemaah tidak lupa. Oh, malam ni malam Jumaat, malam selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tengok nota di bawah. 1753. Orang-orang Yahudi selalu bermegah-megah dengan hari Sabtunya sebagai hari besar, mingguan mereka. Orang Yahudi hari apa? Sabtu. Oleh itu, maka Allah Ta'ala dengan ayat ini menetapkan hari Jumaat sebagai hari besar mingguan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memerintahkan umat Islam mengadakan satu solat khas, nama dia solat Jumaat, yang menandakan kebesaran hari Jumaat, menggantikan solat zuhur. Jumaat, hari Jumaat kita solat Jumaat, solat zuhur tak ada. Bila solat Jumaat tak perlu lagi solat zuhur. Termasuklah wanita yang tidak wajib bagi mereka datang Jumaat, tapi kalau mereka datang, mereka solat Jumaat, gugur juga zuhur bagi mereka. Ini ramai juga muslimah dia tak pernah solat Jumaat di kampung dia kan. Oh, bila pergi Mekah sampai Madinah orang kata pergi solat Jumaat hari ni. Pelik. Jadi alhamdulillah masjid kita ini, Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian ini salah sebuah daripada masjid yang membuka pintu kepada muslimat untuk solat Jumaat. Alhamdulillah. Kecuali musim PKP kerana tak cukup tempat, maka kita ambil ruang muslimat itu untuk muslimin yang datang ramai supaya ruang itu luas. Oleh kerana muslimat tak wajib, tak apa, dia solat di rumah dia. Yang pentingnya kalau dia hadir pada waktu dibenarkan, maka gugurlah bagi dia zuhur. Tak payah kata, oh solat Jumaat, lepas tu solat zuhur juga. Tak perlu. Solat Jumaat itu sudah dikira ganti daripada zuhur. Kemudian oleh kerana zuhur 4 rakaat, solat Jumaat ni 2 rakaat, kita tambah lagi dengan dua khutbah. Nak suruh jadi 4 juga. Oleh kerana hari ni hari perhimpunan, maka khatib diminta supaya menyampaikan nasihat dan tazkir kepada anak mukim dia supaya beringat, berhati-hati, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lara, jangan lupa, jangan lalai kan. Maka itu dia panggil peluang. Setiap minggu kita dengar, kita pasakkan dalam telinga anak jemaah kita ni, ittaqullah, dengan kalimah ittaqullah. Dengan ayat ini juga dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam bersegera ke tempat salat Jumaat. Sebaik-baik saja mendengar seruan azan, bang, serta meninggalkan kerjanya, seperti berjual beli dan kerja-kerja yang lain, untuk pergi ke masjid mendengar khutbah dan mengerjakan solat Jumaat yang termaklum. Setelah selesai solat, mereka digalakkan meneruskan usahanya mencari rezeki sambil mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam setiap keadaan. Mereka yang mematuhi ajaran Allah yang demikian akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu huraian tafsir ringkas kepada ayat ini dari pimpinan Ar-Rahman. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk pada huraian kita sikit. Maka bila sebut kata an-nida di sini, tanda, iaitulah an-nida alladhi yakunu 'inda su'uril khatib ila al-mimbar. Azan ketika khatib naik mimbar. Itu kalau dalam bahasa kita istilah sekarang ni, azan yang kedua bagi masjid yang azan 2 kali. Bila azan 2 kali, maka azan yang kedua tu, itu dia panggil azan yang kalau orang duk jual beli, berhenti. Jual lagi, berdosa. Khilaf ulama di sini tentang orang berjual waktu azan Jumaat. Sah ke tak sah?
Ada ulama kata haram tapi sah. Ada yang mengatakan haram dan tidak sah sebab Allah larang di sini. Maka timbul lagi soalan, kan di pasar-pasar raya Malaysia ni dia tak tutup. Ada juga yang buat-buat pura-pura dia jadi wanita, tak pergi solat Jumaat, orang laki-laki. Kan? Maka timbul lagi soalan, wanita yang menjual makanan kepada laki-laki boleh, ataupun orang wanita seluruhnya semua sekali bila mari azan Jumaat kena stop, kena tutup kedai. Maka ini dipanggil perbincangan para ulama. Kita tak bahas panjang tentang dalam ayat ini kerana anda dah bahas dah agak detail perbincangan tentang hari Jumaat ini di dalam kitab Al-Mu'tamad. Para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita kuliah kitab Al-Mu'tamad di masjid kita ni juga. Kita telah bincang beberapa siri kuliah tentang hukum hakam hari Jumaat. Hukum hakam hari Jumaat. Adapun azan yang pertama, iaitulah dengan arahan daripada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dia tengok orang mula mari lambat masjid, mari lewat. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Uthman arahkan supaya satu lagi azan dibuat di mana? Di pasar. Bukan di masjid, di pasar, supaya orang berhenti berniaga. Bangun, nak azan dah, nak jemaah dah, pergi semua masjid. Zaman kita hari ni dah. Azan yang pertama pun sudah masuk waktu atas mimbar. Azan yang kedua sudah masuk waktu sebelum imam khatib naik mimbar. Kemudian bila khatib naik, diazan sekali lagi. Jadi dua-dua itu dalam waktu. Sepatutnya azan yang pertama seperti yang diamalkan di Mekah, Masjid Madinah sekarang ini, azan pertama itu sebelum masuk waktu, supaya orang pergi masjid cepat. Kita pun zaman PKP ni rasanya kena azan awal juga, supaya orang hak duduk luar tu masuk cepat. Banyak proses ni, nak tembok dai lagi, nak tulis nama lagi. Kan kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat pencatat amalan tutup. Tuyatus suhuf. Dia tutup dah rekod dia masuk dengan khutbah. Maknanya orang yang mari setelah khatib atas mimbar, dia tak boleh lagi pahala yang dijanjikan. Siapa dia mari awal seperti korban seekor unta, korban seekor lembu, korban sebiji telur pun tak dapat. Orang yang mari khatib sudah naik mimbar. Itu rugi kita. Maka kita kempen mari awal Jumaat supaya kita dapat pahala-pahala yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Habis zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar sekali je azan. Kenapa Uthman tambah? Maslahah tadi. Dan tak ada siapa kata azan yang telah ditambah oleh Sayyidina Uthman, azan yang pertama itu suatu perbuatan yang bid'ah, yang mungkar. Tak ada. Sebab para sahabat yang ada pada waktu tidak mengingkari. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu termasuk dalam khalifah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pandai-pandai pula nak tambah satu azan lagi lah. La, tidak ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan hari Jumaat. Nabi kata nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni umat yang terakhir keluar ke dunia, tetapi menjadi umat yang awal pada hari kiamat. Masya Allah. Awal selesai masalah. Awal keluar dari kubur. Baida anna kulla ummatin utiyatil kitab min qablina. Umat-umat dulu sudah menerima kitab-kitab mereka dulu daripada kita. Dan kita telah diberi kitab selepas daripada mereka. Kemudian hari ini, hari Jumaat ini Allah SWT tulis untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadanallahu lahu. Allah telah beri hidayah kepada kita. Yahudi ambil hari Sabtu, hari besar dia. Nasara Kristian ambil hari Ahad. Hari Ahad dia pergi berhimpun di gereja dia. Yahudi hari Sabtu. Kita hari Jumaat. Mana? Jumaat sebelum Sabtu. Betul? Sabtu sebelum Ahad. Nabi kata fannasu lana fihi tab'un. Orang lain ikut kita belakang. Jadi kita duduk depan. Alhamdulillah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang fadailul Jumaah. Anda tak bacalah di sini, para jemaah sekalian. Jadi orang Arab sebelum daripada Nabi SAW dibangkitkan, ikut umat-umat yang terdahulu.
Dia punya apa ni, cara-cara dia pula tengok orang Yahudi buat. Sebab Arab ni tak ada kitab dia. Dia panggil puak jahiliah begitu je. Allahu akbar. Maka bila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menghidupkan hari Jumaat itu sebagai hari besar seminggu bagi umat ini. Orang dulu, maka Jumaat itu nama Islami Qurani. Allah Taala sebut hari Yaum al-Jum'ah, min yaumil Jum'ah, hari Jumaat. Allah Taala sebut nama dia khas. Maka dia kata hari Jumaat ni nama Islami Qurani, disebut dalam Quran. Ada yang mengatakan zaman Qusay itu orang tahu dah nama Jumaat. Wallahu alam. Yang pentingnya orang jahiliah menamakan hari Jumaat dengan hari Al-Arubah. Tanda ni pelajar, nama-nama hari yang diguna pakai oleh puak jahiliah. Hari Ahad nama dia Awal. Hari Isnin nama dia Ahwan. Hari Selasa nama dia Jubar atau Jibar. Hari Rabu nama dia Dubar ataupun Dibar. Hari Khamis nama dia Mu'nis. Hari Jumaat nama dia Al-Arubah. Hari Sabtu nama dia Syiar. Baiklah, itu nama jahiliah. Yang penting bagi kita hari Jumaat ni hari namanya Islami, Allah Ta'ala sebut. Hari Sabtu sebut Yauma Sabtihim, kan hari Allah Ta'ala larang Yahudi daripada tangkap ikan. Maka kalau kita nak sebut tentang kelebihan hari Jumaat ni banyak, Fadailul Jum'ah, tanda ni pelajar. Pelajar-pelajar kita boleh tanda, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, nama dia Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia tulis sebuah kitab. Tanya kitab ni. Kitab ni menarik. Kecil lah kitab. Tapi setelah ditahqiq jadi besar kitab ni. Bila tahqiq jadi besar, biasa dah gitu. Apa nama kitab? Nama dia Nurul Lum'ah. Tulis. Nur Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Kitab ini sudah ada dalam PDF. Pelajar-pelajar talabatul ilmi asatizah tengok dalam internet, Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Ada setengah tu tak ada nur, Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Tapi nur tu betul. Sebab Al-Lum'ah tu banyak makna. Di antara maknanya Al-Barq, makna kilat. Makna Nurul Lum'ah, cahaya kilat. Ia menyebut tentang ciri-ciri keistimewaan Jumaat. Di dalam kitab ini Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala telah bawa kepada kita 101 ciri keistimewaan hari Jumaat. Panjanglah. Anak tak nak baca. Kalau kita nak baca, kita akan baca semulalah kitab ni. Baca kitab ni betul. Jadi alhamdulillah, kalau nak cari dalam PDF tu, cari yang Maktabah Ibn Qayyim ni, sebab dia ada tahqiq. Hadis-hadis dia telah ditakhrijkan, mudahkan. Anak baca satu dua. Al-khususiyatul ula, ciri keistimewaan hari Jumaat ini, annahu idu hazihil ummah, hari raya seminggu bagi umat ini. Ciri yang kedua, annahu yukrah, makruh kita puasa hari Jumaat saja. Saja oleh kerana kita duduk negeri kita ni cuti hari Jumaat, kita puasalah relax-relax. Kita puasa hari Khamis. Kalau hari Khamis puasa, nak terus dengan hari Jumaat boleh. Ciri yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, yukrah, makruh kita jadikan setiap malam Jumaat itu malam kita bangun beribadat. Jangan. Dia kata malam hebat ni, hebat tak hebat pun tidak ada ciri keistimewaan khas. Malam ni malam tahajud perdana kau, malam apa dia panggil tasbih perdana, tidak ada. Kita buat macam biasa, cuma kita perbanyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis yang Nabi kita minta. Ciri yang keempat, kita baca pada pagi Jumaatnya Alif Lam Mim Tanzil dan Hal Ata 'alal Insan kalau kita mampu. Kalau kita tak kuat, kita baca satu surah, salah satu daripada dua tu. Ciri yang kelima, solat subuh hari Jumaat lebih afdal daripada solat subuh pada hari lain. Ciri yang keenam, solat Jumaat itu sendiri merupakan satu solat yang besar. Kita kena berkumpul. Panjang lagi lah. Dan kita kena selawat banyak. Dalam kitab ini, Khasa'isul Al-Jum'ah ini,
ada 101, dan cari dia punya tahqiq yang diterbit oleh Maktabah Ibn Qayyim. Sebab apa? Sebab dia ada mukharraj hadis-hadis dia. Banyak juga Imam Suyuti ni dia campur belaka hadis-hadis. Dia banyak kitab-kitab dia kecil risalah ni, dan dia bawa macam ni. Ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat ada 101. Ada satu lagi, satu kitab nama dia Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Memecahkan bekas pada menyatakan hadis-hadis kelebihan angkat tangan ketika berdoa. Imam Suyuti bawa 80 hadis. Yang dhaifnya, yang sahih ada belakang campur-campur. Jadi kita kena cari yang sudah ditahqiqkan. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita baca panjang. Di antara lagi ciri keistimewaan Jumaat, iaitulah kelebihan kita berijtima' untuk solat Jumaat. Solat Jumaat itu jahriyah, kuat, nyaring suara imam walaupun tengah hari. Disunatkan kita mandi sebelum pergi solat Jumaat. Jangan tak mandi. Dan disunatkan memakai wangian dan pakai sebaik-baik pakaian yang kita ada. Baju hak comel mari, jangan duduk mai cak rumah tinggi, kan? Dan hari Jumaat terdapatnya surah itu ni saatul ijabah, waktu mustajab doa. Tadi kita dah sebut dah, baca surah Sejadah dan Al-Insan pada pagi, dan kita baca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah pada waktu Jumaat. Tarilah, ada 101 kelebihan salatu yaumul Jumaah. Baiklah para jemaah sekalian, maka dalam ayat ini Allah kata apa? Dari sudut sejarah. Sejarah pertama solat Jumaat di Madinah. Ada ulama kata solat Jumaat ni telah difardukan di Mekah, tapi tak boleh nak buat, orang kafir duk attack. Bila Nabi kita hantar sahabat dia Mus'ab bin Umair sebagai guru pertama ke Madinah, maka sampai di sana As'ad bin Zurarah, ketua orang Madinah, kumpul orang, dan Mus'ab ni jadi imam solat Jumaat yang pertama. Seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Malik, setiap kali dia dengar orang azan Jumaat, dia kata rahimahullahu ta'ala As'ad bin Zurarah. Orang tanya dia, anak dia tanya, kenapa abah? Kenapa bapak asyik minta doa ke As'ad? Dia kata dialah orang yang pertama mengumpulkan orang di Madinah untuk solat Jumaat. Nabi SAW sampai di Madinah ketika berhijrah, sampai ke Masjid Quba pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat Nabi kita keluar dari Quba menuju ke Madinah, ke bandar Madinah. Sampai di Wadi Ranauna, masuk waktu Jumaat, maka Nabi solat Jumaat di sana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Madinah, kita akan tengok sebuah masjid, nama dia Masjid Al-Jumu'ah, tanda tempat Nabi solat Jumaat yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Dalam buku yang anda tulis, Sejarah Madinah, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah, di sana ada cerita-cerita tentang masjid-masjid dan sejarah juga kehadiran Nabi SAW ke Madinah. Baik, dalam ayat ini Allah kata apa? إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Fas'au di sini dengan makna segera pergi solat, bukan berlari, bukan berunggah kata orang. Masya Allah. Jadi kita kena pergi awal ke masjid. Maknanya pergi awal ke masjid. Famdu ila zikrillah, pergi cepat. Biar kamu sempat dengar khutbah dan juga dengar dengan juga solat Jumaat. Kata di Qatadah, tanda. Qatadah kata apa? Antas'a biqalbika wa amalika wa huwal mudhi ilaiha. Berjalan dengan hatimu, berjalan dengan amalan kamu untuk mendengar nasihat dan juga melakukan solat. Kalau kita pergi dengan kepala kita, pergi dengan kaki je, hati tak ingat, tak tahu gapo. Cakap molek ustaz. Ya. Pernah satu hari kuliah maghrib petang Jumaat di sebuah masjid. Anak tanya, tuan-tuan ni semua ni pergi solat Jumaat hari ni? Pergi. Baik. Nyatakan kepada saya apakah tajuk Jumaat, tajuk khutbah yang disampaikan oleh khatib. Tajuk apa? Ada orang kata khatib tak sebut tajuk. Pakai ittaqullah. Kan ada ke tajuk atas kepala tu majlis keluar.
Khatib tak kata tajuk apa. Dia tak tahu. Tanya yang kedua pula, Allah Ustaz maaf lah weh. Pakai dengar saja tak tahu gapo. Kita apa paling ke tok khatib. Tuan kau khutbah hari ni? Ya. Tajuk apa? Dia apa paling kelipah jangan tanya Ustaz malu lepas jemaah. Khatib pun tak ingat dia cakap apa. Kita kata masya-Allah. Dalam ayat kata fas'au ai kata-kata ada is'au biqalbika wa amalika, kamu pergi dengan hatimu, pergi dengan perasaan kamu menghayati khutbah dan juga apa dia? Salat. Allahu akbar. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau kana as-sa'yu la sa'aitu hatta yasqut ridai." Kalau Allah kata is'au, berlari, aku akan berlari sampai jatuh ke air aku tak bau ni. Rupanya walakinnaha, yang betulnya Allah nak famdu ila zikrillah, kamu pergi menyebut nama Allah Taala. Kata di para ulama huwa al-khutbatu was-salah. Allahu akbar. Jadi kita fahamlah, bukannya berlari, bukan bunga pergi masjid, tapi pergi awal untuk mendengar khutbah. Sebab apa? Sebab khutbah itu ganti daripada 2 rakaat. Asalnya solat zuhur 4 rakaat, kita kat 2 lagi diganti dengan khutbah, 2 lagi itu solat. Maka oleh kerana khutbah ini penting, oleh kerana khutbah ini sangat penting, maka pihak pengeluar khutbah naklah berfikir secara positif bagaimana nak menyampaikan kepada masyarakat, ahli-ahli qaryah, ahli Jumaat ini, isu yang berlega dalam masyarakat pada masa ini. Ini banyak anak duk perhati, minta maaf lah sahabat-sahabat kami, pena-pena khutbah. Kita tengok khutbah zaman kita ni, kata orang lepas batuk di tangga. Lepas batuk di tangga, batuk ni panggil gayung, itulah hak kita cebok air, lepas tu kita tok situ. Begitu ya keadaan. Dia hantar mari sebulan khutbah. Tajuk dianya, orang duk bincang tentang Qawi, orang duk bincang tentang ni, dia entah apa cerita. Tak berpijak di suasana nyata yang ada hari ini. Ini banyak. Khutbah yang kedua pula panjang. Tak sebut langsung, ya Allah angkatlah corona ini. Ya Allah berilah pertolongan kepada umat Islam di negara Pulan. Kalau ada negara Islam yang sedang dipukul oleh orang kafir. Tak ada. Kita kata kita ni khutbah kita ni beku, lesu sebab tidak berpijak di suasana yang nyata yang berlaku pada saat itu. Maka pena-pena khutbah yang bertanggungjawab. Dalam khutbah pula dia tulis siap, jangan ditambah, jangan dikurangi. Baca ini saja. Imam yang taat setia, takut. Kalau imam yang khatib tu yang boleh berpidato, insya-Allah dia akan tambah isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tidak dengar tak tahu apa kita. Balik-balik tak sebut langsung isu yang berlaku. Contohnya dalam kampung kita ni orang berkelahi. Dalam kampung kita ni banyak mak dadah. Anak-anak duk merempit depan masjid. Tak sentuh sebab dalam teks khutbah tidak ada. Masya-Allah tabarakallah. Maka khutbah kita perlu dibaik pulih sistem khutbah. Kemudian pena-pena khutbah juga bertanggungjawab. Setiap hadis yang nak disampaikan kepada telinga masyarakat, biarlah hadis itu sahih. Hadis itu dinilai oleh para ulama dengan darjat-darjat. Ni darjat hadis tak sebut. Siapa dia keluar hadis pun tak sebut. Kita kata lemah sangatkah kita ni dalam masalah nak menjaga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami jaga hak Nabi. Setiap tahu buat perarakan. Tapi hadis-hadis Nabi, hadis palsu yang disebarkan dalam mimbar-mimbar khutbah kita tidak dipedulikan. Kita kata ini satu kebincangan yang berlaku dalam dunia Islam hari ini. Di saat ahli-ahli fikirnya ramai, ulama-ulamanya ramai, tapi mimbar-mimbarnya disebarkan dengan maklumat-maklumat yang tidak tepat. Kita kata Allahul Musta'an. Baiklah, para jemaah sekalian, khutbah, pergi dengan khutbah itu penting. Walaupun setengah ulama kata kalaulah kita cukup dah 40 orang dengar khutbah, yang lain-lain itu kalau mari lambat pun tak apa, kita kata jangan buat macam tu. Kita nak kempen masyarakat supaya berada dalam masjid sebelum khatib naik mimbar. Itu patutnya. Ni lemah-lemah orang tak apa, tak dengar khutbah. Ramai dah orang dengar. Ramai dah itulah jadi masalah. Zaman PKP ni apa jadi? Ni ada orang cerita, ada masjid ketat dia punya SOP. Sampai peringkat 40 orang tak boleh lebih. Jadi bila waktu nak tak mari 3 orang, tinggal 27. Sah ke tak sah? Balah pula buat dia. Ini masalah kita. Basilah 5 orang. Di benar 40, kita tambah lagi 5 orang jaganya, tukar catat kedatangannya, tok siapnya. Tak 5 orang. Kalau tak mari 3 orang, kita ada backup 5 orang. Masuk semua. Alhamdulillah. Baik. Kita masuk pada ayat kita. Jangan pergi ke PKP.
Allah kata ini wazarul bai'. Wazarul bai', tinggalkan jual beli ketika azan khatib sudah di mimbar. Kalau jual lagi apa jadi? Maka kata ulama, ayat ini menunjukkan dalil keharusannya kita berjual beli. Satu. Yang kedua, dalil boleh kita berjual pada hari Jumaat. Tak salah. Ni ada seorang kata, hari Jumaat buka kedai juga. Siapa dia kata hari Jumaat tak boleh jual? Boleh. Tetapi yang tidak harusnya, yang haramnya jual beli setelah azan yang kedua. Bagi Jumaat 2 kali azan. Yang jelas lagi, azan setelah khatib berada di mimbar. Maka itu azan ni tak boleh lagi jual beli. Mengikut majoriti ulama, inilah pendapat yang sahih. Ada yang mengatakan jual belinya haram tapi sah. Ada yang mengatakan wal bai'u ba'da zalika batil. Jual beli pada itu batil, tak sah. Haram dan tidak sah. Berat. Kita ambil yang haram sah. Dah, tapi dua-dua itu penat. Maka kata ulama, termasuklah dalam kategori jual beli al-muamalatil maliyatil ukhra. Muamalah hak lain. Orang duk azan, kita duk main akad. Nak tukar nama tanah ke, berapa dia ke, itu tak sah. Allah kata, Zalika khairul lakum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Pergi awal ke masjid dengan khutbah, dengan hati kamu, dengan perasaan kamu, dan melakukan solat Jumaat dengan sempurna yang baik. Sebab apa? Sebab kelebihan waktu. Waktu solat Jumaat itu waktu ijabatud da'wah, waktu diperkenankan doa. Dan satu lagi waktu perkenankan doa, waktu di akhir petang Jumaat. Sebelum kita maghrib, lepas hari Jumaat, duduk berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita nak, insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, kemudian setelah selesai sembahyang, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Tengok ayat. Kita mengaji nahwu ni, pelajar-pelajar kita duk belajar al-jurmiyah, duk belajar kitab-kitab nahwu. Dia panggil fi'il amar. Fantashiru, kan, maka pergilah kamu. Kalau kata suruh, bermakna macam jadi wajib lah. Lepas jemaah kena pakat kerja belakang, pergi menyaku, pergi cari duit. Dah. Lah, kata di para ulama, al-amru ba'dal hazri, arahan selepas daripada larangan menunjukkan al-ibahah, menunjukkan keharusan. Harus. Lepas Jumaat ni saya nak pergi kebun, silakan. Macam kita pejabat-pejabat yang tidak cuti hari Jumaat. Dah, di Kuala Lumpur, di mana-mana. Lepas solat Jumaat, balik ke pejabat, silakan. Tidak ada larangan. Yang dilarangnya waktu solat Jumaat. Waktu azan yang kedua, maknanya khatib sudah berada di mimbar sampai solat Jumaat. Wabtahu min fadlillah, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Para ulama kata bila sebut fadli, dia menunjukkan biasanya rezeki. Pergi cari rezeki, limpah kurnia Allah Ta'ala. Karena itu bila kita masuk masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah pada aku pintu rahmat. Sebab masjid ini dia panggil suqul akhirah, pasar akhirat. Yang ada dalam ini rahmat. Jangan masuk masjid duk jual beli. Minyak atas. Ini lah. Tidak ada jual beli dalam masjid. Jangan. Wa idza kharaja, apabila keluar, kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku minta, berilah pada kami limpah kurniamu, ada rezeki yang baik. Pasal apa? Bila kita keluar daripada masjid, kita nak cari rezeki. Jadi arahan selepas larangan menunjukkan keharusan. Bukan jadi wajib. Kalau tidak pernah kita lepas jemaah kena pergi menyangkut, kan? Allahu Akbar. Dalam haji Allah kata, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Dalam bab haji tidak menjadi kesalahan kepada kamu tabtaghu, kamu mencari limpah kurnia Allah
Ai al-maqsudu al-bai'u wasyira', jual beli. Boleh. Kita pergi naik haji, kita bawa barang-barang perniagaan. Harus, tidak menjadi masalah. Demikianlah nas-nas syarak mengaitkan dunia dengan akhirat. Dua-dua sekali. Tidak kata kita ni jadi orang akhirat dah. Pakai duduk cokoh di masjid, tak pergi kerja lah. Maka, kenapa tak pergi masjid? Kami ni sibuk dengan dunia. Tak boleh. Allah kata apa? Tengok ayat. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya dunia dan di akhirat. Maka Allah peringat pada kita, kamu pergi berniaga, kamu pergi berjual beli, kamu pergi cari ikan, kamu pergi cari makan, kamu pergi berjabat, jangan lupa wazkurullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Nak ingat macam mana saya duduk berjabat ni? Tengok. Walaysa lizikri tuqusun muayyanah. Tidak ada zikir dalam Islam ini cara-cara yang tertentu. Tak ada. Nak zikir kena bangun, hayu, jangan. Allah Akbar. Ini kita tengok dalam internet kan. Puak-puak zikir ni. Bangun, berjoget pun ada. Zikir berputar-putar pun ada. Siapa cabut serba, ada. Zikir, dia panggil ngati Allah Hayyun, ada. Ana pergi sekali dengan arwah ayah ni, rahimahullah, dia kata mari kita tengok puak-puak ngati Hayyun. Satu kawasan di sebelah sana. Oi, nak rebah kita. Piu. Kita kata tak ada. Dalam Islam ni tidak ada tuqus, tidak ada acara tertentu untuk zikir. Kita boleh zikir waktu mana-mana saja. Yang pentingnya kita dalam keadaan tahara, kita dalam keadaan baik. Cuma orang berjunuk tu khilaf dalam masalah baca Quran. Baik, hak lain-lain tu boleh. Kita berzikir, duduk dia. Kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Boleh je. Dia berjabat boleh, atas kereta boleh. Dalam kita duduk baring boleh, tengah tidur boleh, tengah berjalan boleh. Semuanya boleh belaka. Allah telah buka peluang kepada kita. Yang penting zikir lidah kita ratban bi zikrillah, basah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kumpulan tertentu, zikir kami ni ada acara sendiri, kita kata itu bukan di luar daripada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir melompat ke, zikir menari ke, tak usah duduk carilah. Pergi cari dalil-dalil, konon-kononnya Ja'far bangun melompat ketika Nabi sebut satu perkara. Jadi dengan hadis tu nak ambil. Sahabat-sahabat duduk atas unta berjalan, bergerak-bergerak. Dia kata ini zikir, kita boleh menari. Subhanallah, jauhnya jarak nak ambil dalil, pendalilan daripada peristiwa yang berlaku itu untuk nak membenarkan dakwaan-dakwaan ahli-ahli zikir yang pelik-pelik ini, kita kata tidak perlulah. Baiklah. Allah sebut di sini, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, kecuali waktu dalam tandas. Itu tak adalah. Supaya kamu berjaya. Ayat yang terakhir dalam ayat kita ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba. Kita dalam masjid nak solat jemaah, tiba-tiba orang bagi tahu dia punya kontena barang-barang sudah tiba. Barang COD mari. Dengar. Lama PKP ini timbul mazhab COD pula dah. Kuat. Ya. Atau mendengar sesuatu hiburan, bunyi orang duduk katok gendang. Biasa kan kalau pasar-pasar ni dia ada lagu, orang pasar lagu situ, pasar Minggu ke, pasar tani. Mereka bersurai. Bila dengar lagu ni, infaddu ilaiha, mereka bersurai lari, lalu pergi kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Khatib tengah duduk khutbah, pok dia pakat lagi habis. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dan Allah sebaik-baik, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, tengok nota di bawah, huraian di bawah.
Ayat nota 1754. Dengan ini Allah Ta'ala menegur perbuatan beberapa orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan baginda sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Sebaik-baik saja mereka mendengar ketibaan kafilah pembawa barang-barang dagangan dari negeri Syam, Syria. Kebetulan pada masa itu penduduk Madinah sedang mengalami kekurangan makanan. Bila kita dah tak cukup makan, tiba-tiba bunyi kata rombongan dagangan daripada Syam sampai. Biasanya puak-puak ni bila nak masuk tempat, dia pukul gendang, gedebong-gedebang, tanda mereka tiba. Dia tak tahu Nabi tengah duduk khutbah. Jadi kalau duduk dengar khutbah ni, keluar daripada masjid. Allah. Kalimah hiburan yang disebut dalam ayat ini ialah gendang, yang biasanya dipalu sebagai pemberitahu tentang ketibaan kafilah pembawa barang-barang dagangan. Perbuatan mereka yang telanjur itu telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mereka dinasihati supaya mengutamakan perintah-perintahnya daripada kepentingan diri mereka sendiri. Jadi kita kena ingat. Maka itu dalam pimpinan. Dalam ayat ini, ayat sebelah ini, sebab turun dia macam mana? Tadi kita sebut dah. Setengah Nabi duduk khutbah pada hari Jumaat. Tanda tuan-tuan. Di awal Islam, khutbah selepas solat. Bila khutbah? Selepas solat, macam hari raya. Hari raya kita solat dulu baru khutbah kan? Jadi di awal dulu macam tu juga. Solat, lepas solat Nabi khutbah. Ketika itu, dengar ni. Ketika itu sampai rombongan rombongan dagangan daripada Syam sampai. Maka bila bunyi gendang gedebung-gedebung ni, jadi ada hak dalam masjid tu keluar. Siapa dah? Mari kita pergi, keluar. Ada sebahagian penganalisa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa yazhar li anna lil munafiqina fi hadha amalan wa yadan. Ada perancangan orang munafikin juga ni. Munafikin nak suruh dia nak malu Nabi supaya Nabi duduk di atas mimbar, orang keluar. Kita ni kalau kita tengah ceramah orang lain keluar, malu tak malu? Malu. Tinggal kursi kosong. Ada berlaku lagu tu tak? Orang boykot dia panggil. Jadi puak munafikin ni ada. Cepat. Keluar. Dia attack orang. Jadi orang ni, orang-orang badui, orang kampung ni, tak kurang protokol. Dia ingat tak apa lah. Dia keluar pun, saya nak bakar rumah ada dekat depan Nabi tu. Nanti dia cerita balik dengan kita apa Nabi kata. Keluarlah. Seorang demi seorang, pergi ke tempat barang dagangan. Di mana tempat dia? Tanda ni pelajar. Kalau kita pergi Madinah, di sebelah Babus Salam. Sebelah kanan tu, dia panggil Al-Manakhah. Al-Manakhah ni makna tempat parking unta yang mari daripada luar. Situlah. Dia panggil Sukul Madinah. Sekarang ni pihak kerajaan Saudi dia buat macam bazar gitu. Tanda situ, supaya tanda inilah tempat orang-orang berniaga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mari. Alhamdulillah, dekat dengan masjid Ramamah, orang panggil Masjid Musalla, tempat bayar raya. Baik. Katanya peristiwa ini berlaku pada tahun yang keempat ataupun sebelumnya. Khutbah selepas solat. Jadi orang pergi, seorang-seorang keluar. Tinggal lagi beberapa belas orang. Ada riwayat kata 12 orang. Allahu Akbar. Tinggal 12 orang. Ada kata 13, ada kata 14. Ada ulama sirah kata kita senarai nama mereka lebih lagi. Yang penting tak dengar belah-belah orang. Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih. Nabi bersumpah. Lau tataba'tum hatta la yabqa minkum ahadun lasala bikumul wadi naran. Kalau semua lari, tinggal aku seorang, keluar api. Dia ada di wadi Madinah. Nabi kita marah. Maka itu ada juga peranan munafikin dalam nak merusakkan keadaan ini. Allahu Akbar. Jadi orang tanya, kenapa sahabat-sahabat lari juga? Sahabat besar tak lari. Sahabat-sahabat yang baru-baru ni, yang apa ni belum faham molek lagi, mereka ni kebetulan pula dimain oleh munafikin menyebabkan mereka keluar. Tinggal berapa orang? Tinggal 12 orang. Maka timbul, tuan-tuan ingat ke tidak, zaman PKP. Mula-mula keluar arahan solat Jumaat 4 orang. Ingat. Kemudian mari arahan yang kedua, solat Jumaat 12 orang. Ambil mana tu? Ni ambil ni. 12 orang tinggal dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pak imam kita ni masya-Allah pandai dia daripada ahli majlis fatwa.
Nah, tak buat solat Jumaat, dia kata 12 orang ni semaya apa kak? Oh, kita jangan duk pandai-pandai. Kita nak tunjuk pandai apa, belajar kat dulu. Tengok ni. Dalam buku yang saya baca ni, tajuk dia Miqdarul Adad allazi tan'aqidu bihi salatul Jumaah. Kadar bilangan yang boleh kita buat solat Jumaat. Dalam buku ni kata apa? Pendapat yang pertama, iaitulah 3 orang. Capung dengan imam jadi 4. Ini kali pertama pejabat banyak majlis agama keluar arahan, kita boleh solat Jumaat 4 orang. Ni dalil dia. Panjanglah cerita. Pendapat yang kedua kata, kita boleh solat Jumaat dengan 12 orang. Ambil mana cerita? Ni hadis yang cerita 12 orang yang tinggal dekat Nabi SAW. Pendapat yang ketiga kata dah asalkan ramai je, berapa orang boleh. Pendapat yang keempat yang kita duk pegang mazhab Syafi'i ini, iaitulah pendapat 40. Dalam kitab kita ni, anda tak nak bacalah. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita lain, ada 16 pendapat. Ada kata tak akan jadi Jumaat kecuali 80 orang. Sudah kerja kita. Tak maya Jumaat PKP lagi tu. Jadi ada ni, cantik ni untuk ustaz-ustaz kita beli kitab ni, Miqdarul Adad. Kadar bilangan Jumaat. Jadi supaya kita bila kita belajar macam ni, para jemaah tak panik. Bila mari pandemik macam ni, tak panik. 12 rakaat ada pandangan. Kalau tidak kita bahasa kita yang pandang. Allahu Akbar. Allah kata apa? Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah pahala dari Allah Taala lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan. Al-lahwu di sini bukan maksud sahabat-sahabat tu nak pergi berpesta, tidak. Yang adanya at-tijarah, barang-barang perniagaan tu sampai. Tapi telah menjadi adat, orang berniaga dulu bila dia sampai, dia pukul gendang. Nak beritahu kita ni ada pasar. Sudah sampai. Supaya orang ramai mari. Dia tak tahu Nabi sedang berkhutbah. Kalau tahu mungkin dia tak buat. Allahul musta'an. Maka infaddu ilaiha, kamu pergi kepadanya. Kepada mana? Kepada tijarah. Jadi kalau sahabat-sahabat nak pergi berpesta, nak pergi buat hiburan dan nak pergi niaga, dia kata infaddu ilaihima. Tengok ini ayat Quran. Maka ulama kata, oleh kerana Tuhan sebut satu je, ilaiha bermakna kepada at-tijarah. Kamu dia nak pergi kerja. Dan mereka tinggal Nabi kita sedang berkhutbah. Maka ayat ini Allah Ta'ala cela, Allah Ta'ala tegur perbuatan yang tersebut. Dengar cerita. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, lepas Nabi tak ada. Abu Hurairah ni berjalan di pasar Madinah. Dia tengok orang duk sibuk jual beli, duk berbisnes di sini. Abu Hurairah penceramah, ya ahlas suq, ma'ajazakum. Ahli-ahli di pasar, apalah lemah sangat kamu ni? Orang duk jual beli tengok Abu Hurairah, sahabat Nabi bercakap, dia berhenti. Qal wa mazaka ya Abu Hurairah? Apa benda? Lemah apa kita ni? Dia kata, Nuh, orang duk bagi pusaka Nabi SAW di masjid. Mu duk sibuk sini. Orang di masjid duk pusaka sibuk. Kenapa kamu tak pergi? Kata orang duk jual beli. Ainahu? Di mana? Di mana? Orang bagi pusaka. Kita ni kalau punya orang bagi benda kan, bagi beras kau, bagi nasi kau, bagi apa-apa saja. Sibuklah tak? Mana? Fil masjid. Dalam masjid tu pergi. Fa kharaju siraan. Pakak berlari pergi masjid belaka. Abu Hurairah tunggu di pasar. Nak tengok respon apa jadi. Tidak kata dia lari balik, dia tunggu sini. Tak lama, jujuk mari pula. Gini, kalau kita kata, gini, apa Abu Hurairah? Tak ada apa. Dia kata, Abu Hurairah, kami pergi masjid tak nampak apa-apa. Tak ada barang, tak ada gandum, tak ada apa ni. Abu Hurairah kata, mu tak tengok orang dalam masjid? Tak ada orang? Ada. Apa dia buat? Ada orang duduk baca Quran, ada orang duduk solat, ada orang duduk mengajar, duduk hukum halal haram. Faqala Abu Hurairah, waihakum, apa kamu ni? Fazaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah pusaka nabinya. Nabi kata, kami para nabi lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Kami tidak tinggal pusaka, harta, dinar, dirham. Yang kami tinggalnya warasul ilma, aku tinggal ilmu. Dia kata Abu Hurairah, kena kita hari ni.
Nah, ingat kau orang bagi barang pakai orang nak pergi. Rupanya Abu Hurairah ni kata, itulah orang bagi ilmunya, bagi apa? Saka Nabi. Baru kita faham. Kita hari ni pun sama juga. Kan? Sama juga. Mari masjid maya jemaah. Lepas maya lari, tak mau dengar. Ini semua manusia-manusia yang rugi. Manusia-manusia yang tidak mengambil jalan yang besar. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Lepas pada peristiwa itu, syuri'atil khutbah qabla salah. Ditukar lagi khutbah sebelum sembahyang. Jadi kena mari awal lah dengan khutbah tu. Sekurang-kurangnya sempat solat. Kalau tidak nyepakat lagi. Anda rasalah. Kalau khutbah kita ni jadi sembahyang gaya juga ramah glosa tu ni. Dia solat luar awal-awal lagi. Tapi oleh kerana khutbah di awal belum solat, ramah juga hok mari lewat. Nak kata apa? Mula-mula PKP ni majlis agama bagi khutbah satu muka surat. Saya kata tak sampai hati saya. Sampai napalah sampai begini. Tak ada nasihat nak ke untuk ahli-ahli yang dilanda Covid ni, yang dilanda bencana ni. Patut itulah waktu kita nasihat, sabar, jangan stres. Ini takdir Allah Taala. Sebut 3 patah ni pun cukup bagi anak. Ni langsung tidak ada. Mari pula khutbah yang kedua. Khutbah pun lagu tu juga. Kita kata subhanallah. Semoga Allah Taala kembalikan izzatul Islam, kemuliaan umat ini kepada jalan yang benar. Insya-Allah tamatlah kita. Yang penting bagi jemaah sekalian, ingat Jumaat, ingat selawat, ingat Jumaat, jangan lupa baca surah Al-Kahfi, dan ingat Jumaat bagi orang nak pergi solat Jumaat, bacalah sunat-sunat hari Jumaat. Di antaranya mandi sunat Jumaat. Kemudian pakai pakaian yang baik-baik, yang comel-comel, tak syarat baru, hok ada rumah kita hok comel. Yang ketiga, at-tib, pakai wangi-wangian, hok wangi sungguh, jangan beli hok 3 RM5 3 Allah kena hok ni bau pelik-pelik. Tak. Orang asma rebah. Ya, jangan main. Kemudian pergi awal ke masjid. Kalau boleh rumah dekat-dekat jalan kaki. Ya. Nabi kata siapa dia bersiap-siap kan, masya walam yarkab, jalan. Kalau orang sakit lutut tak apalah, nak buat macam mana? Uzur kan, jalan. Pergi awal, wadana duduk dekat dengan imam, jangan duduk ujung. Maka diberi keampunan pada hari Jumaat ni. Siapa ke Jumaat akan datang? Masya Allah ta'ala. So, kamu dia masuk masjid, jangan duduk buah, sama ada baca Quran, baca selawat, solat sunat hari Jumaat, tidak ada waktu larangan. Kita boleh solat daripada kita masuk sampai khatib naik mimbar. Alhamdulillah pada jemaah sekalian. Tengok dalam kitab kita Al-Mu'tamad, ada hurai panjang tentang adat-adat Jumaat, tentang khutbah, tentang solat Jumaat, dan juga dalam kitab kita Mestika Hadis jilid yang kedua juga ada solat Jumaat, dan banyaklah kitab-kitab lain yang telah mengajar. Boleh tengok dalam YouTube. Kita doakan semoga Allah Taala peliharalah YouTube kita sekali ini tidak dibatalkan oleh pihak YouTube. Dulu kita sudah 10 tahun kita kumpul video, tiba-tiba YouTube ban kita punya video 10 tahun. Berapa ratus ataupun ribu video telah hilang. Mudah-mudahan itulah aset kita untuk menyebarkan ilmu setelah kepada masyarakat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang surah Al-Munafiqun, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.